Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Salam Santai kali ini. Okey, kali ini kita berada di sebuah tempat yang menarik, New Zealand, Perancis. Rahsia. Okey, kita bersama dengan seorang pakar kecantikan, seorang doktor yang diiktiraf, yang original, bukan photostat. Bukan pakar-pakar itu saja dibeli, tak ada. Okey, kita nak bercerita dengan seorang pakar tentang kecantikan kewanitaan. Anda di luar sana pasti ingin tahu tentang kecantikan wanita luar dan dalam. Yang dalam tu macam mana? Itu very sensitif. Tapi kita harus mengkaji dan juga mengupas apa yang dikatakan kecantikan wanita luar dan dalaman untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi bagi mereka yang belum kahwin pun harus juga. Okey, saksikan visual ini. Okey, itu tadi kita bersama Dr. Sofia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, Mi. Sihat. Alhamdulillah. Cantik tak? Cantik kan? Dan gebu. Apa? Okey, kita nak bercerita tentang kecantikan dan wanita. Okey, sebelum tu kita nak bertanya dan memperkenalkan diri doktor kepada penonton Salam Santai kali ini tentang apa kepakaran doktor. Sekarang ada doktor Panadol, kan? Ada doktor falsafah, kan, doktor? So, silakan doktor terangkan kepada penonton Suara TV. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua wanita-wanita di luar sana yang cantik jelita dan gorgeous. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Sofia Hani, graduate daripada Universiti Melaya tahun 2001. Kepakaran saya adalah membantu semua wanita di luar sana untuk menjadi jelita, gorgeous, muda selalu, dan yang penting Mi, kembali dara. Wow. Itu rahsianya. Sudah pasti doktor yang di luar sana tu ingin tahu kembali dara, kan? Ini bukan kembali dara, maksudnya benda yang isu lucah. Oh, tidak. Tidak, kan? Ini isu kenyataan. Itu yang kita katakan kadang macam diorang takut untuk membicarakan tentang perkara-perkara itu. Itu menyebabkan kadang rumah tangga menjadi retak, suami cari lain, kan? Isu sangat sensitif. Walaupun kita malu nak bincangkan tentang isu di dalam kelambu, tapi itulah wanita-wanita di luar sana semua mengalami masalah itu. Sepatutnya kita kena kupaskan, Mi, kan? Ya, kita kena kupas. Maksudnya kita bukan bercerita dalam kelambu kita dengan orang-orang yang semua orang. Ya, betul. Kita kena harus bercerita dengan pakar-pakar, kan? Dengan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kan? Kalau ustaz tu lain cerita, kan? Dengan ustazah untuk dari segi hukumnya, bagaimana, kan? Okey, doktor. Saya nak tanya, betapa pentingnya kecantikan wanita ni di dalam hidup. Biasa kita nak cantik, tapi dari segi kebahagiaan rumah tangga tu bagaimana, doktor? Okey, saya wanita, saya bercerita tentang perspektif wanita lah. Okey, sebenarnya Allah SWT memang menjadikan wanita ni cantik, kecantikan pada setiap wanita tu ada. Tapi bagaimana wanita ni nak menyelahkan lagi kecantikan seseorang itu, especially isteri, ni kan? Of course lah, kenapa wanita perlu cantik? Nak tambat hati suami, betul tak? Kalau dari segi hukum pun memanglah kita dapat pahala tambat hati suami, tetapi wanita ni kadang-kadang dia malu nak menceritakan tentang bagaimana nak cantik. Walaupun dia suri rumah masak kat dapur pun kita boleh selahkan kecantikan mereka dengan memasak.
Yang tu yang kita nak ketengahkan ni. Tapi wanita ni yalah, walaupun cantik ya, dia rasa dia cantik, tetapi kecantikan bermula dari dalaman. Bagaimana bila kita nak keluar kecantikan dari dalaman ni terselah nampak dari luaran. Dengan senyum pun cantik kan, Mi kan? Sebab tu dari segi agama pun senyum itu adalah satu sedekah. Ya, betul. Tapi jangan asyik tersengih je. Jangan salah sengih. Gila pula jadi. Gila satu. Wah, lain pula. Lain Yang pula. penting doktor, yang penting adalah nawaitu kita untuk menjadikan kita cantik untuk siapa? Untuk siapa? Kalau anda yang di luar sana dah bersuami, kalau kata I nak buat cantik supaya orang lain tengok, tak boleh. Tapi kita kena ada bagi mereka-mereka di luar sana untuk menjaga kecantikan adalah untuk suami, untuk apa kata orang tu, mengeratkan lagi silaturahim. Okey doktor, kepakaran doktor dari segi kecantikan khusus kepada elemen-elemen yang macam mana doktor? Okey. Saya lebih tekankan dari dalaman ya, diselahkan ke luaran. Okey. Pertama sekali, kecantikan tu kebahagiaan ya, Mi ya. Kebahagiaan seseorang wanita tu, bagaimana dia nak bahagia. Okey, kita cerita seorang isteri lah. Dia nak bahagia daripada rumah. Kan? Rumah, bagaimana dia nak nampak cantik daripada rumah, supaya bila dia keluar bekerja pun dia nampak cantik, dia gembira. Bila gembira ni cantik nampaknya. Kalau kita rasa stres kat rumah kan, kita keluar pun muka masam, tak nampak cantik dah, walaupun lipstick tebal ke makeup tebal. Betul tak? Jadi bila bahagia ni kat rumah, saya nak tekankan kebahagiaan rumah tangga lah, Mi. Kan? Bagaimana kita nak eratkan rumah tangga tu bermula dari rumah. Kecantikan dan kebahagiaan bermula dari rumah. Itu yang kita buat program Kembali Dara. Tips tu bagaimana nak bahagia tu. Nak bahagia tu. Dan lagi satu pun, kata orang tu, apabila kita ceria daripada dalaman, dia secara ikhlas. Yes. Tak perlu kau nak pakai bulu mata tebal, tak Betul. payah kau nak pakai foundation sampai 4 inci, 5 Ya, inci kan. betul. Automatically orang tengok je, wah cantik. Sebab dari hati. Yes. Kan, di samping kita mengamalkan, kata orang tu, mengambil untuk dia salah satu daripadanya. Sebab pemakanan ada dia macam, sebab tu kita digalakkan solat 5 kali, 5 waktu dalam satu hari. Sebab dengan secara logiknya kita membersihkan muka. Ya, betul. Menjaga kebersihan. So dari segi kebersihan. Dan kebersihan tu bukan kata kulit, bau badan. Kan dalaman, bau mulut. Ini betul. muka cantik tapi bercakap orang terpaksa tahan nafas. Tak pensan. Kata senyum aja partnernya, kenapa ni? Innalillah. Okey doktor, kita berbalik kepada kepakaran doktor. Okey, dari segi sudut kecantikan dalaman tu, apa yang sepatutnya pihak di luar sana untuk melakukan supaya kecantikan dalaman itu menjadi satu faktor menyebabkan mereka tu cantik, ceria dan juga indah di mata suami dan juga orang di luar sana? Of course lah, pertama kali kita kena jaga pemakanan. Sebagai doktor, saya selalu nasihatkan makanlah makanan seimbang, air yang secukupnya, supaya kita nampak kulit kita sentiasa hydrated, dia tak kering. Bila tak kering, gerutan pun kurang lah. Okey, pertama pemakanan, exercise. Walaupun tak ada masa exercise kat rumah pun boleh exercise. Memasak, naik tangga, turun tangga, jemur kain tu exercise ya, supaya pelancaran darah tu teratur. Okey, selain daripada tu pemakaian, pemakaian kebersihan lah. Pakai baju yang tak semestinya mahal ni ya. Pakai baju yang cantik di mata suami, okey. Alright, di mata kita juga ya. Alright. So selain daripada tu makeup ya, penjagaan kulit. Sangat penting. Kadang-kadang kita ni main beli je produk-produk yang tak tentu arah. Kadang-kadang tak tengok pun produk ni ya. Kalau boleh tengoklah jenis-jenis produk ya. Okey doktor, tadi doktor ada cerita pasal penjagaan kulit. Kan, penjagaan kulit. So boleh terangkan kepada penonton kita di luar sana bagaimana yang harus diambil berat ataupun ambil tahu tentang penjagaan kulit supaya mereka dapat melakukan perkara-perkara untuk jagaan kulit supaya lebih nampak gebu, cantik dan sebagainya. Okey, so yang pertama sekali Mi kan, kita kena tahu kita ni jenis kulit macam mana.
Kadang-kadang setengah orang dia berjerawat tetapi nak putih, beli produk yang ada whitening. Tentulah merosakkan lagi kulit muka tu. Kita kena tahu sama ada kita kulit berjerawat, kulit ada pigmentasi, kulit yang aging ya, dah penuaan, ataupun jenis kulit kusam ya, okey, yang ada pigmentasi. Jadi bila kita tahu jenis kulit kita sendiri, kita bolehlah pilih produk-produk yang sesuai. Ya, kalau kata kita ada jerawat, boleh kita jumpa doktor untuk rawatan jerawat supaya kita kurangkan jenis jerawat itu. Dan lepas dah jerawat itu pulih, kan kadang-kadang lepas jerawat kan ada tumpuk-tumpuk hitam. Kita nak cerahkan kulit tu balik. Jadi kita tukar daripada kulit dah pulih dari jerawat, kita tukar kepada rawatan mencerahkan. Jadi sangat penting, pertama ilmu tentang jenis kulit. Yang kedua tentang produk. Kadang-kadang kita betul lah ni kan kat luar tu lombokkan, lambakkan berbagai jenis produk. Memang kadang-kadang kita cuba produk ni tak sesuai, mungkin produk ni orang ni sesuai. Jadi kita kena tahu jenis kulit kita. Ya, bila tentang produk pula, no comment lah, lebih-lebih kan produk kat luar banyak kan ni kan. Kan jadi produk mesti sesuai dengan jenis kulit. Barulah kulit tu nampak gebu, terselah ya. Kalau kata kulit tu pigmentasi ya, bukan kata beli satu produk magic hilang, tak boleh. Mungkin kita perlukan rawatan seperti rawatan laser, boleh jumpa doktor-doktor yang bertauliah lah untuk mendapatkan rawatan. Baru kita nampak kulit tu bersih, cerah. Kadang-kadang tak semestinya orang tu putih dia cantik ya. Jadi still subjektif. Wanita tu semua cantik. Bagaimana dia nak cantikkan lagi kulit, sangat penting. Kenali diri anda, tahu jenis kulit anda, barulah kita cari produk yang sesuai. Betul juga. Bagi mereka yang di luar sana yang tak tahu tentang kulit, boleh bertanya, boleh Google, boleh kan? YouTube, banyak sekarang kan. Ataupun telefon Dr. Sofia untuk pakar kecantikan dan untuk kata orang tu bertanya, doktor saya punya kulit macam ni, kenapa? Sebab kita ni tak, setiap manusia mempunyai kepakaran masing-masing. Ya, betul. Kan, jadi bertanyalah kepada mereka yang pakar. Ya. Jangan pula awak bermasalah kulit, awak tanya dengan orang kedai basikal. Tak sesuai lah. Tak sesuai. Okey doktor. Dari sudut tadi ada juga kita mengatakan bahawa supaya kulit kita jangan kering, untuk minum air. Kebanyakan minum air. So setiap manusia ni, kita tak kira ada lelaki ke perempuan, setiap manusia ni berapa jumlah liter yang berada di body dia supaya kekalkan tidak kekeringan tu. Okey. Sentuh sikit je ya tadi, macam kulit kering, of course tadi produk kita perlukan moisturizer, hydrating ya untuk kulit muka. Tetapi untuk keseluruhan kulit, of course kita kena minum air yang secukupnya. Okey, berapa yang kita kata secukupnya? Okey, kita memang kita sarankan 12 hingga 15 gelas sehari ya, tak masuk air Milo ke Nescafe, air kosong je. 12 hingga 15 gelas. Tetapi untuk orang yang kerja kontrak tu, kerja kebun kan, takkan dah 12 gelas, panas tak cukup, dia maybe perlukan lebih daripada itu. Kita tengok pekerjaan lah. Kalau si rumah penat tak? Penat ni oi. Basuh kain, masak berpanas-panas tu, kan kena minum air sebanyaknya. Kat rumah, kat dapur minum lah. Sangat penting. Kita jangan minum sikit-sikit air gula, orange ke kan. Air kosong tu 12 ke 15 gelas sehari tu wajib. Itu sangat penting untuk mengekalkan kulit kita supaya tak kering. Kadang-kadang setengah orang kita macam orang ni pakai moisturizer, sedangkan tak, sebenarnya memang kulit dia basah. Okey, tadi itu dari segi sudut kulit. Tadi juga kita apabila kadang-kadang orang kita pasal aura ni. Aura kan, dia pelbagai-bagai aura yang ada pada body manusia ni. So boleh doktor terangkan kepada penonton semua apa yang dikatakan aura pada diri kita? Tadi saya tekankan bahagia kecantikan bermula dari rumah. Bukan dari luar ya, rumah. Bagaimana kita nak keluarkan kecantikan, aura. Bila kita sebut aura ni, bila kita tengok puan cantiknya, aura lah tu. Puan saya seronok lah bercakap dengan puan, kita rasa selesa tu. Kita namakan aura, bermula dari dalaman.
Okey, kita nak tanya perempuan kat luar tu lah. Satu hari berapa kali husband kita puji kita? Tak kisahlah husband ke jiran ke adik-beradik ke, satu office dengan kita puji, cantiknya you hari ni. Kan? Kadang-kadang cantik tu puji fake je ya kan. Kita nak yang real, betul-betul pujian tu. Okey. Kadang-kadang nak harap suami puji susah kan, betul kan? kan? Susah. Adalah jenis suami yang tak suka puji kan. Tak suka puji. Dia simpan dalaman je. Simpan dalaman. Okey. Tapi nak keluarkan aura tu, bila orang puji kita, apa kita rasa? Seronoknya kita gembira, berbunga-bunga dalam taman hati tu. Yang penting jangan kata-kata jangan tinggi diri. Yang penting. Okey, pujian itulah yang akan menaikkan aura kita. So bagaimana kita nak dapat bermula aura dari rumah? Okey. Puan puji tak diri sendiri. Okay. Pernah tak puji diri you? Sehari pujilah sekali. Kalau berkali-kali tu lagilah aura tu bertambah. Kita pagi-pagi, okay, dah selesai bersolek ke, tak bersolek ke, depan cermin. And of course kita gosok gigi, cuci muka, pujilah diri. Kalau boleh kami kan, depan cermin yang besar tu berdiri, puji. Katalah namanya siapa? Contohlah Salina ke kan. Ina, cantiknya you. Oh, you ni memang perfect. Bersyukurlah kita ni Allah bagi kita sifat cukup cantik, sifat. Ada kan? tangan, ada muka, ada hidung, ada telinga. Okey, kan? Ada mata. Puji ya, walaupun kita rasa hidung kita ni kemek, tak tinggi kan? Ke, kita rasa mata kita ni sepet ke, walaupun muka kita berjerawat, puji. Yes. Bila kita puji diri kita tu, reflection kat cermin tu dia patah balik. Bila itulah aura diri kita. Bila kita keluar, kita akan rasa lebih confident dan yakin. Kerjalah, pergi kerja, silap-silap belum keluar pergi kerja dia suami puji. Sebab kita dah berbunga-bunga aura tu kan. Itulah dia aura. Jadi saya kata kecantikan tu memang kena bermula daripada rumah. Kalau puji, cuba. Kalau kata suami tak pernah puji, tiba-tiba puji, itulah aura dia. Kan, begitu juga kan untuk kebahagiaan suami isteri. Okey, untuk menunjukkan suami akan puji, okey, kita puji suami. Betul. Reflection tu kan. Cantik abang hari ni, handsome abang pakai ni kan. Lama-lama nanti dia automatically aura tu kata, bini aku selalu puji aku. Kan? Nak puji dia. Kita puji pula kali dah. Kita berkali pula. So tukar perspektif ataupun cara hidup kita begitu. Ya, betul. Bahagialah kan Mia. Dia jadi kebahagiaan tu bermula dari rumah. Puji, memuji. Lama-lama kita keluar begitu confident. Okey, doktor, tadi kita ada cerita pasal virginasi untuk wanita, untuk kebahagiaan rumah tangga. So, bagi mereka yang dah berkahwin, especially kan, sebab itu adalah satu tuntutan dalam kebahagiaan rumah tangga dan juga kata orang tu nafkah zahir dan batin. Itu penting. Okey, dari segi sudut kepakaran doktor sendiri untuk membuat seorang wanita itu lebih mesra supaya suami tak cari lain. Kan. So apa komen doktor tentang perkara ini? Okay, right. So memang saya ada buat rawatan untuk memulihkan hashtag kembali dara tu. Tu hashtag saya ya. Kembali dara. Okay. So kenapa saya cerita secara medikal lah ya. Okey, sebenarnya apabila wanita tu dah berkahwin dah bersalin apa akan berlaku perubahan hormon, perubahan fizikal pada tubuh badan seorang wanita tu, emosi semua bertukar. Suami kena faham ni tahu tentang perubahan wanita ni. Tetapi suami kadang komplain je kan. Tapi kata bila kita tahu knowledge ni bukan hanya untuk wanita, untuk suami pun perlu tahu knowledge ni. Okey, lepas bersalin of course lah baby tu keluar kan melalui faraj atau vagina kan. So melalui wanita akan melalui proses kelonggaran otot-otot pada pelvic. Bila otot-otot pelvic ni longgar sebab kelahiran baby tersebut, so lagi ramai lagi tambah longgar. Macam ibarat getah tu, kalau kita tarik dia dah tak anjal balik, ibarat itu Jadi lama-lama cengkaman tu kurang lah cengkaman kurang. Suami asyik komplain kurang cengkam. Jadi wanita ni bila dia rasa suami tu dah betul kurang sama tu mungkin self confidence pun berkurangan, dia rasa
kerisauan suami akan cari lain, kahwin 2-3 macam tu. Satu lagi yang dirisaukan ialah incontinence, urinary incontinence, terkucil. Yang tu terkucil ni, terkucil ni bila otot pelvic longgar kan, kita dah tak boleh nak tahan kencing tu. Kita rasa macam nak terkencing sangat. Bila kita batuk kan, batuk kegelak-gelak, wanita ni akan rasa macam terkencing sikit. Tu kita panggil terkucil. Lagi-lagi waktu ibadah. Waktu ibadah tengah solat tu kan. tiba-tiba terbatuk, dah terurai pula. Jadi kena pakai panty liner lah, pad lah, apa semua. Jadi ini yang dialami oleh wanita. Yang paling teruk lagi bila rahim tu jatuh. Dah tu nama suami Rahim. Kutip pula suami tu kan. Nak kutip pula suami tu jatuh rahim. Bukan, rahim tu rahim kita. Dan otot tu dah longgar, tak boleh nak pegang rahim tu jatuh. So dia ada stage lah, stage 1, 2, 3, 4. Jadi itu yang menakutkan wanita. Jadi lelaki ni, suami patut faham inilah perubahan yang dialami oleh wanita. Okey, berbalik bagi bagaimana kita nak bahagiakan. Kembalikan asal. Kembalikan kepada asal. Kenalah ketatkan balik, pulihkan balik otot-otot yang dah longgar tadi. Bila otot dah longgar tadi kita pulihkan, so tak adalah masalah 3 ni. Betul tak, masalah kelonggaran, tentang rumah tangga tak bahagia ke kan, tentang rahim jatuh ke, urinary incontinence, kita boleh pulihkan balik dengan rawatan-rawatan terkini. Okey, doktor, biasanya kalau macam proses untuk kembali virgin ataupun kembali muda ataupun sebagainya, okey, proses untuk perkhidmatan ataupun rawatan yang dilakukan oleh pakar, berapa lama doktor? Proses-proses macam okey, ataupun dia depends kepada individu? Bergantung pada individu. Okey, macam saya kata kan, tadi getah tu kalau kita tarik dia tak boleh nak anjas seperti biasa. Okey, mungkin anak yang tak ramai, mungkin ibu-ibu yang dah bersalin anak 1-2 mungkin tak mengalami keterukan lah. Ya, tapi mungkin anak yang ramai lagi mengalami masalah yang lagi kelonggaran tu lagi tahap yang lagi tinggi lah. Tapi tidak juga ni, sebab kadang-kadang ada juga anak walaupun 1 lahir cara biasa menggunakan forceps atau vacuum. So alat tu dah masuk menyebabkan otot-otot tu melalui kelonggaran lenggang. Jadi bergantung. Bila jumpa saya tu selalu saya tanya tentang, kita kena tahu bagaimana anak berapa orang, cara bersalin bagaimana. Jadi setiap individu tu berbeza. So rawatan tu menggunakan teknologi terbaru ni, kita boleh gunakan rawatan ni 3 hingga 5 kali lah untuk mendapatkan impact yang optimum lah. Gitu. Maksudnya rawatan ini 3 kali, kekerapan rawatan itu berapa lama jangka masa? Dalam masa 3 minggu ke sebulan lah kita anggarkan. Kalau kata 5 kali, sebulan sekali 5 bulan lah. Gitu. Maksudnya bukanlah tiap minggu kena datang. Tidak. Rawatan sekejap aja, dalam masa setengah jam dah ready. Orang kata lunch break treatment. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang mempunyai masalah ataupun yang mempunyai kata orang tu kemusykilan tentang kewanitaan, sebab kita ramai pakar-pakar kat sini. Tapi kali ini adalah satu topik yang memang kita akan khusus bercakap tentang kewanitaan, kecantikan dan kesihatan. Kali ini bersama dengan Dr. Sufia yang akan bercerita tentang kewanitaan dalaman dan luaran. Kan maksudnya luar tu memang kita nampak, tapi dalaman kita nampaklah senyum je kan, tapi sebenarnya hati bunda gulana kan. Dan banyak juga, dan untuk makluman para penonton sekalian, kita tidak lama lagi kita ada satu program yang bersama-sama Suara TV bersama dengan Dr. Sufia, itu bersama Dr. Sufia. Apa itu yang bersama Dr. Sufia? Kita menggalakkan mereka, doktor kan, komen ada masalah, komen di Suara TV kan, ada komen tu kan, untuk supaya kita dapat menjawab soalan-soalan yang diberi kepada kami semua. Kan doktor kan. Mungkin harapan doktor sebelum kita mengakhiri program kita ni, harapan doktor kepada wanita-wanita di sana untuk bersama-sama dengan kita dan untuk mendekati pakar-pakar yang ada yang berdekatan dengan anda.
Okey, harapan saya, ya, saya sebagai seorang wanita, saya sebagai seorang isteri dan juga ibu kepada anak-anak, okey, janganlah rasa diri tu down, jangan rasa dah penghujung dunia, ya. Okey, penghujung dunia. Kita ada semua, kita ada sediakan, ya, rawatan-rawatan, ya, dan juga nasihat-nasihat bagaimana nak kekal cantik, gorgeous, ya. Hashtag saya stay young, healthy and gorgeous. So kalau bersama saya, bersama dengan Suara TV, kita ada program-program, ya. So kita akan sentiasa stay young, healthy and gorgeous forever. So sediakan soalan-soalan, kemusykilan anda, apa saja topik dalaman, luaran yang anda rasa malu pun keluarkan. Saya akan menjawab soalan-soalan anda, ya. Yang penting doktor, tanya soalan yang berkaitan dengan kepakaran kami. Ya. Janganlah tanya soalan-soalan yang Nak bukan. masak ke jangan tanya saya. Kan, kita bukan chef, kan. Ya. Okey, kita ada kemudian kita akan ada sebenarnya Dr. Sufan ni juga adalah usahawan, usahawan yang ditauliah dan membuat bengkel-bengkel kecantikan. Bagi mereka yang di luar sana yang berminat untuk dalam bidang kecantikan, kita juga boleh menggalakkan latihan-latihan untuk mereka buat usahawan. Ya, betul. Menjadi sebagai usahawan. Menjadi usahawan dalam bidang kecantikan dan kesihatan. Okey, sebelum kita akhiri, mungkin doktor boleh cerita sedikit sebelum ini program-program yang telah doktor lakukan bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan. Okey, sekat luar sana, ya, maklumlah PKP dah 2 tahun, kering dah poket kan, bank pun dah tak ada dah, orang kata cocok kat ATM dah kosong. Okey, inilah masa anda keluar, ya, kepada wanita-wanita seluruh rumah rasa ni nak buat side income, yang kata lepas sekolah SPM tak tahu hala tuju ke mana, boleh hubungi saya di mana saya buat latihan usahawan, ya. Kita buat skill dia ni, skill makeup, kita buat mobile spa. Jadi kita ada set-set mobile spa makeup di mana kita boleh kita latih mereka menjadi usahawan supaya mereka boleh jana income, ya. Kepada anda semua rasa apa nak buat ni, nak tambah-tambah pendapatan, jom hubungi kami. Hubungi nombor yang tertera kat sini, nombor yang tertera di bawah tu, anda boleh sertai program-program yang kami anjurkan. Dan bagi mereka yang berada di rumah, mungkin ada wanita-wanita yang dah pencin cepat, tak tahu nak buat apa, melangor aja kan, sebab di samping kita buat beribadah kat rumah kan, dan juga ada juga untuk menggalakkan kita untuk buat kata kecantikan daripada rumah, ataupun daripada rumah ke rumah, mobile. So, satu lagi, bila kita ada duit poket ekstra, kita boleh lagi cantik-cantik, beli pakaian cantik, nak beli makeup kan. Jadi di rumah jangan rasa down, anda boleh cantik, duit poket pun cantik. Ya, tak perlu sikit-sikit bang. Sikit-sikit bang, kan. Sebab abang pun balik tengok pening. Bila suami isteri je tengok handphone dah risau dah. Sekarang semua segalanya hujung jari anak-anak. Kan, nak beli barang. Tak lama lagi besok nak pilih isteri pun kasi hujung jari. Kan. Jadi bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya, jangan lupa saksikan di Suara TV. Kita ada info-info yang menarik kita bersama Dr. Sofia, dan kita ada Q&A bersama dengan Dr. Sofia tentang permasalahan-masalah yang anda hadapi. Dan mungkin akan datang kita akan kita akan memfokuskan satu topik khas. Ini segeneral kita bercakap pada keseluruhan, dan akan datang kita bercerita pasal kecantikan, exercise. Kita belum kumpas lagi bentuk exercise yang macam mana yang anda harus di rumah. Tak perlulah anda pergi gym angkat berat. Kan, jahanam kan bagi ni, mana suami mana isteri kan. Suami dengan isteri sama ada masa. Kan, tapi itu penting. Exercise sebenarnya apa yang anda lakukan di rumah adalah mengukuhkan sebagai exercise juga. Kan, angkat baju, angkat pinggan mangkuk, cuci ke hulu ke hilir, depan belakang berjalan pun ada exercise juga. Penting kan? Tu buat exercise ikhlas. Tak boleh pahala juga kan. Jangan sambil buat tu mongot. Mongot. Aura, tapi betul juga bila aura kita tak betul dalam, dia akan keluar. Dia akan nampak. Kan, dia akan nampak muka anda tu betul-betul tak ikhlas. Betul. Kan kecantikan bermula dari dalam. So nanti banyak tips-tips yang kita akan ajar anda
kecantikan bermula dalaman dan terselah melalui luaran. Yes. Hari ini kita tidak bercerita tentang produk. Kita tak ada pun bercerita tentang produk, tidak cerita pasal apa-apa bahan, tapi kita bercerita tentang ilmu yang kita nak sharekan kepada penonton di sana. Jadi jangan lupa saksikan di Suara TV bersama Dr. Sofia. Ini episod yang pertama ataupun mukadimah ni doktor. Ya, Ada lagi. Ajak kawan-kawan ramai-ramai. Yes, ramai-ramai. Dan kita akan wawarkan kepada penonton tua di sana. Kita akan wawarkan bengkel-bengkel yang kami akan sediakan. Ya, betul. Kita akan sediakan bengkel-bengkel untuk anda mengikuti kita. Dan bagi kami juga sebenarnya kita terbuka juga pandang tahu lelaki, suami-suami untuk bersetera supaya mereka juga tahu. Kan? Tahu. Tak semestinya barang suami ya. Mana-mana lelaki lah. Ilmu tu sangat penting. Ilmu kan rezeki. Yes. Yang mana tak kahwin lagi ke abang-abang ke kat sana tu nak tahu. Pun akan datang nak berumah tangga. Ilmu nak tahu ni kena tahu yes, kan. Ilmu untuk supaya mengeratkan lagi silaturahim antara suami dan isteri. Okey, sebelum saya mengucapkan terima kasih doktor kerana sudi bersama Salam Santai kali ini, satu topik yang sangat menarik yang agak panas juga. Tapi kami itu bukan perkara yang panas, tapi itu kami rasa itu satu perkara yang harus sampaikan dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang lucah. Penting. Ilmu. Kita nak timba ilmu. Ya, okey. Doktor, sebelum kita mengakhiri, mungkin doktor nak cakap sepatah dua kata kepada penonton Suara TV dalam sementara kita masih lagi bersiaran ni. Okey, kepada wanita-wanita di luar sana, okey, yang telah mengikuti rancangan ini, saya sarankan anda ikutilah rancangan-rancangan seterusnya bersama dengan Suara TV dan saya. Okey, kerana ilmu tu sangat penting. Tip-tip kecantikan dalaman luaran tu sangat-sangat penting yang nak saya sampaikan kepada anda semua, supaya kita nak wanita-wanita di luar sana tu rasa sentiasa sihat, sentiasa cantik, sentiasa beraura tinggi dan rasa confident. Itu sangat penting. Bila kita confident, kita rasa kita cantik, kita bahagia tak? Bahagia. Yang penting kecantikan tu adalah satu kebahagiaan. Itu yang sangat penting. Okey, hingga waktu itu saya Azmi Jafri dan kita bersama dengan Dr. Sofia untuk program-program yang akan datang. Dan insya-Allah doktor kan kita dalam perancangan untuk mengadakan satu program bersama dengan ustazah. Kita buat sudut dari sudut Islami, apa pandangan Islam tentang kecantikan dan rawatan yang kita buat, supaya kita tidak lari pada landasan Islam. Ya, betul. InsyaAllah. Hingga waktu tu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya di hujung jari anda. Okay, bye.